Bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi saudara-saudari, adik kakak, ibu bapa semua yang berada di depan telefon untuk nak ikuti berita dan maklumat serta dengan perkongsi pandangan daripada saya pada pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi. Dan saya berharap dan berdoa semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan setiap pagi, seperti saya selalu sebut dah, setiap pagi kita kena buat benda-benda molek dulu. Kita dah semai subuh dah tadi, itu benda molek lah. Dan kita buat apa-apa yang molek dulu setiap pagi, kena mula dengan molek-molek dulu. Bismillah, buat gapo-gapo molek dulu supaya hidup kita. Dan kita mula gapo-gapo hak molek setiap hari, permulaan molek 2-3 kali satu hari, dan insya-Allah hidup kita akan jadi molek, akan jadi baik, lebih baik lagi. Ya, dan kita hidup di dunia ni, ingat dah, dunia ni bukan neraka untuk kita. Dunia ni adalah syurga. Walaupun ada lah, dia mau buat tubik hadis-hadis ataupun kata-kata itu dah, hadis tu bukanlah kuat sangat. Tapi hak sungguhnya, kita kena pandai hidup di dunia ni, hidup semolek-moleknya, hidup sebaik-baiknya. Sebab ada juga hadis yang katakan bahawa ni mana mazra'atul akhirah. Mana dunia ni adalah ladai, sawah, kebun nak pergi ke akhirat. Cocok tanah lah, buat lah, molek-molek lah. Supaya kamu boleh pergi ke akhirat esok dengan baik. Lah ni hidup molek-molek dosa ini. Supaya kita boleh pergi hidup molek di akhirat esok. Nak hidup molek di sini, nak senang di sini, ya gini pasal ni, mau di dunia ni, saya doa ada kena susah. Susah baru sedap, susah kita dapat. Susah bukan kata kita nak cari susah ada tak. Susah artinya biasa tu. Hiduplah dunia ni kena biasa tu. Tak boleh duduk dia kita tak. Ni kerana Tuhan buat siap dah dalam dunia kita ni. Panggil sunnatullah fil kaun. Sunnah Tuhan tak kita hidup di bumi ni biasa ni. Mengurus duduk tak kursi, duduk makan saja, tak boleh. Duduk tidur, makan, tidur makan. Amak kita kena kecil manis. Amak kena, itu tak, dia kena bergerak. Tu. Dia kena bergerak kita ni. Duduk kita dah dunia ni kena bergerak. Kena gerak. Ada pepatah orang Arab kata, mari pun saya sebut dah. Harak turzak. Bergerak, memboleh rezeki. Kalau tak bergerak, duk dapat tu tak sah, tak ada. Mau ada duit pun kena bergerak juga. Kalau ada duit, ada harta pun tak bergerak, tak lama kena kecil manis lah, kena gapo. Tu dah. Jadi hidup dunia pasal tu. Hidup dunia ni kena bahasa putih panggil aktif. Bahasa Melayu kata apa, kena bergerak, kena ada bergerak seumur duk itu ki. Tu kesenangan. Dia bergerak tu ada lah, jumpa benda susah kau tu ni. Ya kena gitu. Kalau duk main duk dalam rumah, duk pakai kucing, duk main kucing dalam rumah, ada buat apa, kecek kucing, tak kesenai dah. Orang banyak orang hidup setelah ni. Ya tu tak lagi tu. Tak lagi dah tu. Orang pasal tu orang pasal tak lagi dah. Orang ni hak Islam nak dah, hak Tuhan royak dah. Mung tu kena tubik luar. Kecek dengan orang, dengar orang gitu gini. Nah tu. Orang kita cerdik dan bodoh ya duduk situ. Ya ada hubungannya dengan manusia. Kalau dia tak ada hubungan dengan manusia, duk sore dengan anak, dengan kucing, dengan apa tu teruk dah tu, ya tu mati sebelum mati. Tapi orang hak kita tak, orang hak ada Islam nak pasal tu. Perjuangan orang kata kifah orang kita ni. Atau jihad dia kata. Ada kata jihad hak paling besar sekali adalah jihad nafs, jihad
makna hawa nafsu kita, jihad diri kita, pasal diri kita ni. Itulah tu ada juga perkataan begitu tu. Bukan kata jihad. Nombor saja jihad kerja, jihad bersungguh-sungguh. Sungguh dalam kerja, sungguh dalam ngaji, sungguh dalam buat apa saja, sungguh dalam berperang apabila diserang oleh musuh. Itu jihad. Itu jihad ni bersungguh-sungguh dalam satu perkara. Ngaji pun jihad juga. Cari ekonomi pun jihad juga. Tu. Mujahadah al-jihad wal mujahadah. Jihad, mujahadah ni bersungguh-sungguh. Jihad pun adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara. Okey, di Bakok hari ni udara biasa. Kemarin kata suhu 30 ni 39 dah. Nampaknya lebih. Sebab tengah hari kemarin panas. Panas. Angin tu pun panas masuk ke dalam rumah. Payah ada gelak. Sebab apa? Nampak gelak ke. Itu tu. Kemarin pun ada juga. Gapo? Sebab apa? Kat dekat-dekat ni ada ribut. Di Sarak Burin tu. Rumah-rumah apa. Bawa banyak hotel rutuh. Sebab apa? Yang kena ribut. Antara ribut. Hujan sikit-sikit ya. Hujan tak ada banyak tapi ribut banyak. Tu. Di rumah kita tidak ada ramalan cuaca hari ni tak ada lah ayat kata berlaku apa-apa sangat. Tak ada hak itu lah. Mana biasa ya. Ada bagi kita ada. Minta maaf dah ada pun tulis ni. Ni ada ayatnya Nazrul Azhari. La yastawi bainal qaidina والذين يسارعون في الخيرات مات قبل أن يعيش. Ya mana tak serupa dengan orang hak makna minal qaidin, orang duduk di rumah ya tu. Fahal lazina sabiquna ila sari'una ila khairat. Makna tu ya tolong terjemah. Ya Tuan Nazrul Azhari. Ya kita ni kita tak duduk di rumah. Tak boleh duduk rumah ya. Bukan tak boleh duduk rumah, artinya tak boleh duduk di rumah. Tu dia. Okey, gi kepada saat ni pula makna cuaca Bakok ni molek tapi panas dah. Saya duk rasa marang lebih panas lagi daripada ramalan cuaca royak. Tu. Tapi malam pun panas. Kecuali dekat-dekat nak subuh tu sejuk. Ni dah. Ni pun dah mula panas dah. Matahari dah naik dah. Naik dah. Matahari. Jadi makna hari ni tak rasa hari ni lebih panas lagi. Tapi gitulah. Ya kok negeri Sia ni kok itu ni kok sebelah atas ni sebelah kok utara ke belah ke tengah kok mana apa. Ni banyak hotel wilayah marai kena ribut ni. Pia panas apa? Pia panas ribut panas. Ada. Itulah kalau kita nak kira sungguh-sungguh lah. Saya bukan kata itu tak. Kita kata bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Kerana apa tak mahu kita 3 wilayah. Boleh jadi tak tahu nak kata apa. Sebab tu orang banyak tidur dia mahu kita. Mana tak ada kena banyak. Hujan gitu tak ada ribut, tak ada apa boh apa kan mari boh. Hak orang buat. Ke mana? Dia buat panggil upah air tu baik supaya dengan balang dia. Balai tu dia. Apa satu hak kena kita buat diri. Kalau boh tu mahu kita, boh ya mari pak ya pergi balik kanan, pergi balik kiri. Semua sungai, semua laut. Sungai banyak. Mana ya mudah pergi. Tu. Jadi, molek pak kita. Nak banding dengan pak lain. Malah kalau di sebelah selatan pun, duk kena kok nak konsep Samarat, kok Lego, kok semua duk kena teruk-teruk dah kat tu. Tapi rumah kita ni, 3 wilayah ni, yang berarti tak? Bah kita, sehari, 2 hari, 3 hari, gitu ya. Tak itu. Wah, kalau kena ribut, kena gapo, tak ada berlaku. Gempa bumi pun tak ada bertemu. Tu dia kata, bagi kita ni, wak serga lah, wak kita pakat duduk dia, tu tak ada apa sekarang. Kalau kita perhati kat tu sungguh, pia bah ni, orang Kelantan supaya tak? Pia bah dengan orang kat Sungai Golok, dengan kat ni deh, kat taning, kat jalan ni. Pakat suka tu wek maai. Orang labah mati. Kok atas nu mati. Kok isan kok nu mati apa kok nu mati. Mau kita dak pakat bahan. Jadi pesta. Kalau dia mau pergi ke Kelantan apa tu juga. Kok Kelantan pakat tu baik dah main dengan kereta dengan apa. Dia kata banjir.
jalan tengah sebelum immigration tu. Saya pergi dah situ. Tengok penuh orang. Ada orang jual pula. Buat kereta tolak pun dia jual dalam aibah. Mak kita pun satu juga. Tu jadi kata, pak kita ni molek. Kalau tak ada kena di manusia tu, bagus. Ni kita kata terbaik kayu. Giwak ampeng tupal ekor, lepas air sepengah bawah ni kan. Lepas air daripada balai tu, habis selai. Kok jalan, habis seletan ni berapa hari. Tapi orang kapal suka pula dia boleh cari ikan. Ikan apa? Ikan besar tu. Orang siapa panggil pelabeg. Mau kita nak panggil ikan gapo, ikan pating Lepas tu jadi gitu. Tu jadi hak wak punah mau kita manusia. Apa Kelantan, Sungai Kelantan dah. Sungai Kelantan dia tambung boleh nu. Wak tu shopping center wak gapo tamu dak le ni. Balik ni dak. Balik bawah kok pakai apa? Kok itu ni pergi kok akar baru ni tak ada tamu. Kok ni tamu lek nu. Tamu. Pas tamu tu zaman budak-budak saya ingat lagi situ tu. Orang duk tanah buat budak nanai timung nanai apa ke situ semua. Palan ni kaji Kelantan sekak habis ambil panggil buat tambung tamu tanah tu ambil tanah tu jadi tempat itu pas sungai kau sampai. Air tak ada lagi. Kau jadi itu sikit pak pum. Air baru kat naik masuk lagi Kota Baru tubik ke kok apa tu kok masuk ke kok Akar Baru kok ni habis. Tapi Akar Baru ni pergi dari tanah tu ya tanah rendah. Pada mau tak ada kata. Sungai tu dah. Sungai tu tempat panggil Rusia panggil tempat Rabai Nam. Kemling, sungai Kemling lah tempat air lalu. Pak kita kena sekat. Ada sekat tak awal dia biar hujan teruk-teruk. Masalah selalu dah. Tu pun saya ngepek lama dah. Saya kena tengok biar air naik tu. Kedai-kedai kok le tu rumah-rumah tu habis selai. Bukan selai hak tempat demo tu saja tak tempat demo tamu tanah tu selai habis Kota Baru. Tengok mikir orang manusia. Awak kena. Saya tak hakang masa duduk sekak. Benda-benda kedua umur dalam benda. Kalau benda tu sama tak apalah benda tempat lalu air. Sungai-sungai besar-besar ke katuk. Tinggal sikit je. Tu jadilah molek dah. Palan ni di bukan saja di sungai di Kelantan saja tak. Katuk jadi dengan supon kau sepik deh. Bukan Kelantan saja. Di sungai ni, sungai Golok ni begitu juga dah. Balik Malaysia ni tambung balik ni. Balik Malaysia ni tambung balik ni. Tinggal tengah tu sikit. Lepas tu ngepek lah kita. Apalah nak murih pada Tuhan. Ya ada ni apalah banjir ni. Semua banjir apa mung buat diri. Buat kerja diri. Ni kita ngepek harga ni Ya, jadi masalah. Jadi masalah kepada kita sendiri. Kita ada buat kerja. Tengok lagi di Golok tu, sungai Golok tu pakai ada bot itu apa? Tamu tanah kat tepi tu. Tamu tanah. Habis. Ada sungai tu, ada pia boh ke? Pia banjir ke? Habis naik. Kok sungai Golok kata banjir tu habis. Sikit lagi apa? Air tak boleh nak pergi. Hidup sekat jalan air. Manusia ni jadi dah erti teknologi buat habis juga kena habis. Inilah apabila dah berlaku semua. Mah kita ada selain daripada tu lah ada cuaca dah molek gitu gini. Ada pula COVID dah. COVID banyak dah weh. Kau tambah 58 hak marah hari ni. Marahlah 58. 53 orang luar negeri, 4 orang luar negeri. Di Bakok sendiri pun ramai deh. Jadi naik Bakok. Naik berapa orang? 12 orang Bakok. Bakok 12 orang. Naik. Samut Sakon 38.ประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีกว่านุ่นนนทบุรีนสอ
Ada sore. Tu bakok naik. Maka so ya. Hari ni jadi 12. Naik. Tengok tu. Takut dah juga. Bukan mudah juga dah. Yang mana kena berjaga-jaga. Kita tak duduk sedap mana. Okah-okah KJL nak buka negara pada bulan Oktober, 1 Oktober mula 1 Julai dah bulan ni, apa ni pada bulan 10 pula. 1 bulan 10 tak ada pula. Ni mari Covid pula kan, tak katuk mula pula. Jadi gelombang ketiga pula ke mana boleh jadi. Tu. Ni bukan mudah. Kita merancang, Tuhan menentukan. Kita merancang nak buat gitu, nak buat gini, nak buat gitu dah. Tapi Tuhan tu ya ada kuasa menentukan supaya kita jadi gitu, jadi gini dah. Tu nanti tengoklah. Tapi gitulah bakok ni 12 orang pula. Allah. Mari sore ya. Hari ni nanti tengok nak pergi ke majlis jemaat. Nak pergi majlis jemaat mana tak tahulah. Tapi ni pergi jauh-jauh sikit nak tengok tempat orang Islam ni lagu mana dah. Lepas tu dia mahu kita tajuk hari ni nak ayat dah. Saya nak bicara satu tajuk hari ni. Iaitu berkenaan dengan Amerika ni. Amerika ni pada tahun 2001 dah. 2001 selepas dia kena serai di Menara Kembar tu dah. Kena serai tu dah. Kena kau tu bagi belago Menara Kembar tu kan. Bukan dah lewat ya dah. Tengok tu semua dah. Dia kata hak dia buat bukan sungguh dak li, tapi buat tak buat pun gitulah. Sejak tu akhir tahun tu bulan September bulan pada tu tak lama Amerika serai Afghanistan. Dan tu panggil gapo? Panggil sebagai perang ke atas keganasan, terorisme, irhab. Jadi tu semua tu deh. Buat menyebabkan dia tupu kepada orang Islam, negara Islam. Dan orang Islam dan negara Islam serai kepada Islam. Nak baiki hadis, nak baiki Quran apa baik daripada ni. Tu. Learning hak tu sejak 2010 miliar tahun lepas ada tu dah. Amerika berhenti dah. Dia kata ni dah Amerika ni kata ni bukan musuh. Terorisme ni, keganasan ni bukan lagi musuhku. Musuhku nu Cina nu. Yang ada kemajuan ekonomi besar, ada duk mana kuasa dunia tu. Tu. Jadi kita nak bicara tajuk tu. Nak bicara tajuk tu panjang ya. Panjang sebab ia ada kaitan dengan negara Islam, kaitan dengan semua negara dunia ni. Saya nak kajak panjang sikit hal tu. Dan insyaAllah saya akan tulis satu rencana nak mungkin kita hantar ke khabar ke Malaysia ke mana kan. Nak tulis tahu kata Amerika tu berarti ia tak ada anggap kata terorisme ni, keganasan ni sebagai seteru dak lagi. Dak dah. Tapi ia anggap kata perkembangan dan peluasan ekonomi Cina tu adalah seteru sebenar dia. Okey, hak tu kita nak bincang. Sebelum nak pergi situ tu kecek hak rumah kita lagi ni di Pek Bung. Dibaca marai dah. Baca ada orang kena berdeh, ada osa, ada sukarelawan kena berdeh di dekat rumah wajuhai. Wajuhai sosa wajuhai tu dah. Sosa wajuhai tu sosa daripada parti Ummah lah, parti Pacacat. Sukarelawan tu osa tu sebelum nak kadang berdeh tu. Dia pergi ke rumah wajuhai. Dia apa tak tahulah, saya tak ada tanya. Dia pergi. Paklik tu, ni gomo dia mau ngehalai. Wajuhai pun nampak pergi nawak pergi rumah. Tengok dalam itulah pergi situ. Payah berdeh tu atau berdeh dengan AK-102. Berdeh tu hebatlah, guna mana dekatlah orang yang berdeh tu. Pergi berdeh mana Kaukon, mana dekat-dekat ni. Bam sebelah dah. Orang yang kena berdeh tu nama dia gapo? Namanya Muhammad Sabri Saleh, umur 45 tahun, mati di tempat kejadian depan rumah dia. Depan rumah dia di Pek Bung dibacok. Ni berlaku pada 23
mana pada 10 bulan 10 mai dulu. Iaitu pada pukul 11 setengah malam berlaku. Tu kejadian. Kita tak tahulah apa hak berlaku ni, tak boleh nak royak, tak boleh, saya pun tak tahu, tak ada itu dak. Kita tak tahu kata hak yang berlaku ni apa dia. Punca dia gapo, mana tak boleh nak royak lah. Berita-berita pasal ni orang pasal bedil pasal ni kita tak boleh nak royak kata siapa. Kalau saya duduk kat rumah tu kita boleh tanjung ni, kita duduk bakok ni kak, kita tak tahu deh. Osa ataupun sukarelawan maksa beri salah kena bedil marai depan rumah ya deh. Tu hak berlaku di Pek Bung. Patut berita kita pergi berita luar negeri. Berita luar negeri ni orang sia hak gitu, ya kena cocok dah. Kena cocok dah ubat tu. Tapi ni duduk di Amerika, di Amerika. Ya Tino ni 40 tahun. Dia duduk kerja di rumah orang tua. Duduk jaga orang tua di Amerika. Dia cocok dah pada 29 Disember tahun lalu. Tapi ya mana jakit pula. Jakit pula penyakit tu. Ni kata nak ayat kata orang hak dah cocok dah tu pun belum tentu. Ni ya ubat hak ya cocok dah tu Pfizer. Pfizer hak Amerika hak kata paling berkesan sekali. Dah kata 90% ubat tu hak paling berkesan tu. Tapi ya ni kena gelik pula dah. Tu kena mana jakit penyakit tu mula pula. Bak tu lah. Orang kena cocok ni berita di Amerika, tak boleh nak bahang lah berita ni. Tu. Jadi kalau bahasa ni, mana kita tu boleh tentu lagi. Kena cocok bukan sodak lah. Kena 2, kena 3 ataupun berapa kali setahun kena cocok juga. Tu bukan mudah juga lah. Hak jadi pasal ni. Nampaknya orang takut-takut ke tua-tua apa saya ni kat dah. Hak takut-takut ubat ni dah. Kena takut jugalah. Sebab cocok tu kena cocok banyak kali. Pas ubat ni pula. Kita tak tahu dia nak. Kalau ubat kata hak Pfizer tu dia kuat sikit. Kalau hak Cina tu mana kurang tu 70% ya. Tu. Ini kita kena jaga-jaga. Tawakal Allah lah. Tak ada cara lain dah. Kita kena tawakal Allah. Dia pakai buat semua. Umur 90 lebih dekat nak 100. Cocok juga. Tu Mahathir kan? Cocok juga, nampak tak ada gapo kali. Nampak sehat walak-walak. Dah. Prayuk ni kata Pak hari ni, Pak itulah, Pak hari ni Pak 12. Prayuk Chan nak cocok. Nanti tengok baru Pak 12 dia bersama dengan beberapa orang menteri kabinet termasuk Prawit Wong Suwan. Nak kena cocok. Prawit marah dia kata ya ni kata tak ada apa dah. Kalau pocok kecok mati tu tak payah tua dah. Ya marah. Dia kata ya tua dah. Kalau bahu kata boleh cocok. Pak Prayut nak jalan, Prawit nak jalan tak boleh dah. Ngak-ngak nampak dak itu dah. Dia kata ya dah bersedia dah. Mati ya. Kalau bahu kata boleh cocok. Kalau bahu kata mung tak nak cocok, mung tak agak tua, dia tak saya cocok. Tu Prawit oyak marah. Dah. Lepas tu pergi ke berkenaan dengan COVID lagi di Denmark tu. Di Denmark tu ada orang ni hak marahnya. Ada laporan bahawa ada orang mati kerana ubat. Mana sebab apa? Ya ubat hak Inggeris tu. AstraZeneca tu atau ubat tu mana ada kesal itu. Lepas tu berhenti. Lah ni Denmark tak cocok ubat tu lagi. Kerana apa? Didapati bahawa ada seorang Austria. Bukan Australia ni. Sebelah ni. Orang Austria sebelah ni. Umur 49 tahun mati selepas dia cocok. Kerana apa cocok ubat tu dah ubat Oxford ni. University Oxford ni. AstraZeneca ni. Dia jadi tubuh dia tu jadi kerah, darah dia tu beku. Jadi menyebabkan mati. Lepas tu ada lagi pula orang hak berlaku tu 3 kes lagi.
hak cocok ubat AstraZeneca ni jadi tubuh dia kerah, darah jadi beku deh. Ni. Jadi lah ni kajian Denmark berti dulu cocok. Nak tengok makna ada kaji tengok lagi apakah hak berlaku tu kerana dia motor ada penyakit daripada asal ke ataupun kerana ubat tu. Tu. Ya, jadi kau takut lagi deh. Tu. Jadi dia tak tahu lah nak ayat atau sebenarnya mana Denmark tak tahu sebab orang biasanya orang kok nak pergi barat tu, kok Eropah tu, hak jadi pasal tu orang tua aja. Orang 60 nak ke atas itu semua dah. Bukan orang umur 59 tu bawah 18 sampai ke 59 dah. Tu ni orang tua dah tu kan. Ada masalah dari segi ni. Jadi sekarang ni Denmark sedang buat kaji benda kara tu untuk nak cocok, untuk nak suntik orang-orang lain lagi. Ya, itu berita-berita hak tak molek lah. Demo tak apa. Pok kajian tak apa nak kita nak tak apa berapa nak kita kecek harga ni. Bah dia buat kau kita takut buat tu saya cocok dah. Tapi kena we ada pilihan, we ada option, we ada makna thang ลือก saya panggil. Kalau orang buat saya tak saya cocok lah. Cocok lah. Dia mati gitu. Dia takut Takut ni kalau tak ada cocok ubat tu, ubat lain mati dia takut manusia ni. Dia takut ni dia jadi lakon. Tu. Jadi kita pilih lah. Thang ลือก dia kayak saya cocok ikut dia. Tak cocok dia lah. Ada habis duit kerajaan. Tak ada habis duit kerajaan. Tu hak itu. Apa tu? Ada saya kecek. Marah ke saya kecek ke? Kecek berkenaan dengan orang jual ni tak sewa kita jadi ahli politik. Tak sewa kita ni kerja kerajaan. Kata gini ni. Marah saya dengar. Kasturi Mahkota. Kecek dalam live marah. Dia sebut hak tu. Dia kata nak jawab sikit hak Astor dah jawab royak. Dia kata berkenaan dia kata tak sewa kita jadi ahli politik. Merosakkan agenda perjuangan. Gitu gini ni sebenarnya dia kata gini ya royak lah marah. Malam kita dengar malam pukul 9 dalam 42 minit itu saya dengar dia kata hak tu. Dia kata nak jawab kat saudara sebenarnya gini dia kata polo atas nama polo, atas nama penggerak ke polo, atas nama parti polo tu orang tak boleh jadi masuk jadi ahli politik. Nak jadi calon politik tak kira lah nak jadi wakil rakyat nak jadi soto ke gapo-gapo ke. Soco tu iaitu wakil rakyat wilayah. Soto tu wakil rakyat mendelih perpadan dia. Jadi semua tu dia. Dia kata atas nama penggerak ke polo tak boleh. Tak boleh. Mana tak boleh tak benar so. Lepas tu dia kata minta berharap parti-parti lain pun pegak jadi biasa tu lah. Mana tak sah. Tapi kalau awak nak buat atas nama peribadi tak apa. Orang polo pergi atas nama peribadi tak ada apa. Payah diri pun. Mana Kasturi Mahkota pun. Ya atas nama peribadi kan nak jadi calon kaya boleh kelik dah. Dia jadi calon tak apa. Dia nak sokong beno, nak sokong apa tak apa. Atas nama peribadi. Tapi atas nama pergerak ke tak boleh. Tu. Jadi kita hormatlah ni padanya daripada ketua polis. Ketua pergerak ke polo Yoyak Marai. Terima kasih saya ucap kepada Kasturi yang beri penjelasan supaya mana orang kita lebih tahulah berkenaan mana ada maklumat baru sikit. Saya pun boleh kalau orang tanya gitu-gitu saya boleh royak. Boleh royak kau banyak lagi. Katanya pendiri pergerak ke polonya besening. Rakyat boleh tahu. Sebab saya bukan kata sokong orang jadi orang politik. Saya sendiri pernah calon jadi politik dah. Chawalit Jong Chayut bekas Perdana Menteri ambil dah saya calon kau mula-mula klik dulu. Mana 8 tahun dulu.
Saya tolong, duit tak ada seteh buk, tolong. Ada mau duit nak wak apa wak kain bender, kain sekolah tu ya. Duit nak jamutan, duit semua tak ada kita. Kita tak semanggut tu. Bahawa saya tak kena di dalam negara waktu tu. Saya tu wak kerja, wak tunggu. Wak boleh apa ribu. Memang tak nak dah. Pasal kita tu nak, pasal nung bagi. Dah duit itu dah tu kak. Teruk. Kita bagi juga. Tapi kita bagi nama buat sejik. Buat tadika. Nak bata-bata nak buat balas. Satu kita bagi satu. Ya Allah. Dia kena bagi boleh poket. Pasal bagi sejik. Tapi itulah dah. Makna benda kata tu mana saya nak fikir. Saya bukan orang politik. Saya ni orang akhbar, orang surat khabar, orang pasal duduk bawah, tak suka duduk atas atas, tak suka duduk atas meja-meja, tak rasa suka manduk orang di bawah rakyat ni. Jiwa kita tak suka jadi politik. Selain daripada duit, selain daripada rasuah, ada banyak benda-benda lain lagi. Pasal saya ni kena kerja pasal ni ya. Jadi penerangnya, jadi penjelasan kepada rakyat gini-gini. Menulis buku, menulis rencana, buat pasal ni ya. Pas nak tolong rakyat, Tak ada kena ada politik. Demo ni kacau dia heret saya. Nak heret macam-macam nak heret. Ada parti hok molek-molek nak duit banyak-banyak nak heret pergi masuk. Ada. Tapi saya kata tak leh. Orang mai panggil saya, ya panggil pergi jumpa. Gitu gini. Saya kata alih kawai ada dah pak kawai orang kau sokong waju he kita sokong waju he iyalah wak awak tak ada apa dah bahagia hak keksi di bahagia pak kita ya tak ada gapo kita tak ada nak kita bukan ada waktu nak duduk semua dengan ayat tak menulis ke darah menulis wak cerita sejarah kita ni adalah penting tak ada orang yang boleh menulis pasal saya ni. Jadi saya dengan lah ni saya politik saya tak ada itu, tak ada bergaduh sangat, tak ada nak. Dia mau panggil duk heret saya masuk dalam parti list tak parti list, parti itu tak ada rasa nak, tak ada rasa rang sikit habuk. Dan saya rasa rang lagu mana? Rang saya nak kaya sika. Dan kita buat kerja pasal ni. Saya tak ada nak pasal nak debat ada buat kerja pasal ni. Pasal beri penerangan kepada rakyat, beri penerangan kepada irama gini ni, kerja molek juga. Pagi tu ke tua-tua ni bukan nak kaya, nak apa tidak, boleh makan sikit-sikit pada dah. Kita nak tahu tu ya. Boleh mana kita boleh tolong orang ramai melalui cara kita sebar maklumat, sebar berita orang kita boleh ngajar dia semua. Kerana saya ada sekolah tadika, sekolah Melayu pun ada juga dah. Kita boleh banyak lagi kita nak boleh tolong. Kita ada duit kita orang ngaji. Modal budak ngaji. Situ dah rasa hak ni molek juga. Sebab tu saya lah ni duk kerja saya pergi kat tu. Pergi duk nak cara orang nak cara pendidikan kepada rakyat. Penerangan dan nak buat pendidikan kepada rakyat. Bukan duk mikir nak duit, nak gitu-gitu lah ni anak saya dah habis dah. Habis dah dia mau kerja belaka dah tak ada nak duit dah saya dah. Saya nak satu. Pak saya gini. Pak saya kata kita boleh ngaji, boleh ngaji, kita kena cara anak orang lain, anak orang kampung kita boleh ngaji juga. Tu orang tua saya. Ya pasal tu. Ya perangai satu. Sebab tu pak saya dengan saya tu jadi gimolek. Apabila saya tubuh tadika pada tahun 72, tahun 72 lagi. Kau mata umur 19 tahun. Kita buat tadika dah. Orang tua saya sokong. Apa sokong? Nak kita ngaji, kita ni nak ngaji dah. Ngaji tapi nak sokong anak orang. Pas dia tu, dia tengok kata, kita ngaji ayat saya. Ayat lama dah kamu budak-budak dia kata. Kata orang kita boleh duit apa tu, kita boleh kenali orang lain pun boleh duit juga. Dan kita boleh ngaji kenali orang-orang kampung kita tu ngaji juga. Ning Tok Bila jabat merupakan seorang yang hidup ia
duk benda duk duk kebun lagu ana piak ada orang mati yang nak kelek dah sebab orang mati orang nikah bahagi harta apa gitu ia yang cara semua saya jabat tu orang banyak kat nikah kan dia dan orang mati pun ia lagi tak email tak pergi tak email tertinggi tapi ia buat kerja semua selepas dia tua sangat tu baru berhenti kerja dia macam tu duk galau tak mana pun bawa tak ada orang mati kelek pergi cara orang mati tu kerja orang tua saya macam tu jadi orang tua saya itu kita seni tak leh tapi kena we orang lain seni juga kita ngaji tak cukup kena we orang ngaji juga dengan tu saya kerja saya lah ni kesan tu tak ada kena masuk politik hari boleh buat pasal ni dan kerja saya dak buat pasal ni saya rasa tak Allah lah daripada kerja tak kalah dengan kerja-kerja orang politik. Orang kerja politik memang teruk lagi lah gitu-gitu tapi kita boleh buat beri penerangan beri penjelasan tulis catat sejarah taning tu catat sejarah tani hok kaji sejarah taning ada akak tarah bahasa Melayu jadi molek lah ni saya kecek kampung kat tujuan nak uji kepada orang kampung hok lagi 5 minit di Facebook dan YouTube tu saya kecek bahasa Pesuratan supaya nak akak tarah orang kita werti bahasa Melayu dan alhamdulillah lah ni kalau kita tengok kepada respon kepada orang duk jawab mari tu dia mau duk berhubung duk ayat kita ni siapa orang dak mau tahu kat mau tahu di kebun pun duk dengar saya duk kecek ni dalam bahasa Melayu kampung ni dah bahasa Pesuratan kerana dia mau boleh makna belajar boleh tahu maklumat apa kita rakyat tiap-tiap hari ni. Ini adalah satu perkara yang bagus dan saya anggap sebagai perjuangan salah satu perjuangan dari segi berita, dari segi nak catat sejarah, dari segi nak beri akad tarah bahasa Melayu kita kepada orang kita. Tu saya rasa kerja ni saya boleh buat. Lama orang lain pun boleh buat juga tapi mereka mungkin tak ada masa tapi saya boleh buat. Saya boleh buat kerana ada pengalaman lebih daripada 30 tahun jadi wartawan, jadi jurnalis. 30 tahun lebih duk buat menulis untuk akhbar di Malaysia dan buat berita untuk TV. Jadi saya boleh buat asal ni. Payah orang nak buat kalau saya masuk jadi politik, ahli politik pun tak boleh buat orang ni. Tak boleh buat lah. Jadi masalah ni saya nak tupu kat ni. Nak tubik buku, nak menulis, nak kecek bahasa ni, nak buat YouTube dan Facebook semua ni sebar dan seperti Facebook dan YouTube ni orang dah ikut ni. Orang Malaysia pun ada, orang Indonesia pun ada, orang Brunei pun ada rata-rata. Bukan orang mau kita aja tak. Rata-rata dia pun dengar. Hak kecek kampung ni orang Indonesia ada dengar juga dah hantar surat pada saya. Telefon saya ya tak apa. Terima kasih kerana bercakap dalam dialek Patani. Saya juga ikuti dan boleh faham sedikit-sedikit. Dia tak faham semua dah faham. Mana banyak faham lah. Jadi ini adalah satu perkara yang bagus yang merupakan mana molek lah. Molek. Jadi bukan kata orang kita saja tak. Orang tu tengok juga. Hak bahasa kampung duk kecek lah ni. Tapi hak kecek bahasa Melayu baku tu sudah tentulah. Dia mau duk dengar. Orang Indonesia kata, kan, dia kata, Pak Astora ni kecek supaya dengan bahasa Indonesia. Saya kata, tak. Saya tak ada kecek bahasa Indonesia. Kecek Melayu taning tapi dia akad tarah jadi bahasa baku. Tak ada nak tiru bahasa Indonesia tak. Tak ada nak tiru bahasa Malaysia. Tak ada juga. Sebab saya ni nak kira sungguh tak nak ngaji di Indonesia. Ngaji Peda tu ya. Ngaji Peda, ngaji Nahdlatul Syirban. Tapi sekolah tu sekolah revolusi bahasa Melayu. Gitu. Tak ada ngaji di Malaysia pernah ngaji Wakaf Baru setahun. Tapi ngaji sekolah hak sepuluh Peda juga. Sekolah orang Melayu. Sekolah orang Tani juga. Tak ada ngaji sepuluh Malaysia. Tak. Maka kita ada ngaji harga lain. Tu setahun kita ngaji. Jadi makna ayat kata hak sungguh hak bahasa Melayu kita boleh ni adalah bahasa Melayu. Hak kita ni dah. Jadi orang Indonesia dia tak boleh kata saya ngaji Indonesia. Bapak
ngomong bahasa Indonesia ya kata. Ya mana kita anak saya deh duk Mesir, duk Bangkok, duk di Malaysia, Kuala Lumpur semua tu kita gebuh sekolah Indonesia saja semua ngaji. Sebab apa? Bahasa Indonesia ya baku, ya betul, ya kecek betul-betul. Ya tak ada kecek bahasa pelek, darat tak ada. Sebab tu saya suka ini bahasa Indonesia. Saya sendiri tu suka sebut bahasa Indonesia. Apabila pergi sekolah ada penjumpa orang tua dah. Dia panggil kecek panggil kecek. Kecek kita kecek ke? Kecek beritahu gitu. Orang Indonesia tahu, bapak boleh kecek bahasa Indonesia, bagus. Saya kata saya tak ada kecek bahasa Indonesia ni. Kecek bahasa petani baku. Tak ada kecek bahasa Indonesia ada. Bahasa Indonesia ni baru ya. Ni saya kecek bahasa tani baku. Bahasa tani ni bahasa bukan beratus tahun, beribu tahun dulu gitu. Duk kecek sini saya itu lepas terkejut lah. Yang nak kata bahasa Indonesia. Dan kita pergi jumpa orang Indonesia boleh kecek. Dia mau kata, kita kata kerana, dia mau kata karena, tak apa, tapi saya kerana. Dia mau kata revolusi, kita kata revolusi. Gitu makna kita tidak, kita kecek bahasa kita ya. Ni tak ada jadi sepengah orang lain dok ke luar negeri nak kecek bahasa lain, nak tunjuk kata kita ni bukan itu tak dah. Okey. Gi kepada terima kasih tadi saya tadi iaitu Kasturi tadi ya dah penjelasan tu molek dah kita faham dah. Okey, gi kepada sejak 2010. Sejak 2010 Amerika ni ya tak anggap lagi keganasan ni ataupun terorisme ni atau irhab. Ning sebagai seteru dia, sebagai musuh dia. Dia sejak daripada 2001 dah. 2001 sampai 2010, 9 tahun tu dia duk perang atas keganasan atas irhab ni. Dan biasanya hak duk kenanya negara Islam. Negara Islam dan agama Islam. Dia kata orang Islam lah hak pucuk jadi keganasan. Berlepas 9 tahun daripada 2001 sampai 2010 Amerika berhenti. Dan dia mana tentera dia tu di Iraq tu mana berhenti perang keganasan di Iraq tu ambil harta kelip balik berhenti. Gitu. Itu berlaku pada berhenti mana ni berarti perang di Iraq tu pada zaman Barack Obama. Hak merupakan Perdana Menteri kulit hitam pertama Amerika dah. Tu. Dia berhenti sekat tu. Dia berhenti sekat tu. Dia tengok seteru lepas tu. Seteru yang apa? Kalau bukan keganasan ni, bukan terorisme ni, bukan irhab ni, seteru apa Amerika pula? Seteru Amerika adalah perkembangan peluasan ekonomi Cina. Cina ni seteru dia. Sejak daripada 2010 sampai lah ni duk bergaduh dengan Cina. Tu. Duk bergaduh dengan Cina. Keganasan tak ada bergaduh dah. Tak ada bergaduh dah. Amerika tak ada bergaduh dah dengan keganasan lah ni. Yalah masih takut lagi lah. Sebab keganasan ni orang hak kerah kepala, orang hak melampau, orang ni ada sampai bila-bila masa dah. Tapi tak sapa jadi seperti Amerika duk perang. Ambil 2001 sampai ke 2010. Pada tu 2001 dah ingatlah tak? Yang apa? Seringnya dengan kapal terbang di Menara Kembar. Itu dah. Pada 9 bulan September tu dah. Tu berlaku dah tu. Lepas dah tu, dia berteruh pergi serang Afghanistan. Pada selepas tu. Lepas tu serang Iraq, takluk Iraq pula. Nak menjatuhkan Saddam Hussein. Sebab Saddam Hussein tu gitu gini. Ada senjata perang bahaya, dah ada macam-macam lah gitu. Tapi apa gigi tak ada perkara ni. Saddam Hussein tak ada perkara ni. Tu semua tu dah. Lepas tu dia tak ada habis dah. Ya habis dah. Lepas tu negara Islam, negara Arab pakai dok perang sama sendiri. Dok perang sama sendiri. Jadi Amerika tak ada nak bergaduh dak lah. Amerika tak ada nak bergaduh. Di Afghanistan saya pergi sendiri.
merupakan wartawan daripada akhbar utusan Malaysia ke Amerika nak serang Afghanistan tu saya pergi duduk sana. Duduk apa 30 banyak hari juga duduk sana. Pergi 3 orang. Pergi wartawan Azam Syairi, saya dan seorang jurugambar kita bawa pergi buat berita di sana. Pergi di Peshawar, duduk di macam-macam tempat lah. Pergi buat berita harga tu situ semua. Kata tak boleh masuk ke dalam, kita pergi duduk sepadan-sepadan. Tengok di sepadan. Di sebelah tempat kawan tempat hak itu tu. Tempat postur, pok Gabo, orang kita panggil Gabo. Pergi kawasan Gabo. Gabo ni berani lah. Ada perang di Afghanistan ni banyak ke pok Gabo ni ya. Gabo pun rumah kita tu. Tapi hidup sana ni pok makan-makan saja. Pok Peshawar, kawasan Peshawar tu adalah pok Gabo. Tu saya pergi sendiri di antara wartawan pertama untuk kita tengok sendiri. Tu hak berlaku mana di sana. Jadi Amerika masa tu geromo Afghanistan. Lepas tu ya geromo Iraq. Geromo Iraq duk sampai ke jatuh Saddam Hussein apa gitu-gitu ni. Saddam Hussein tak ada buat gapo, tak ada duk kata Saddam Hussein nak jadi ketua negara dunia Arab apa tu tak ada apa sekarang ni. Mana Amerika tu kawan tu George W. Bush kan serai dah. Jadi nak mana jatuh habis lah. Kerana dia kira kata tempat keganasan hak pertama sekali adalah Iraq. Itu Afghanistan. Lepas tu Iraq. Lepas tu nak pergi ke Iran. Iran sah lagi. Duk kira. Tapi Israel tak ada boleh buat. Tak ada boleh serai. Sebab Iran ni cidik sikit. Kadang-kadang dia lembut, kadang dia kerah, kadang dia lembut, kerah. Lepas tu pula Amerika yang boleh buat kerja kat Thailand tu. Israel boleh buat kerja. Duk bunuh pemimpin Iran sampai ke bawah ni kan. Bunuh pemimpin. Syiah tu. Dalam Iran tu dia boleh buat. Tu jadi lepas tu semua pada 2010 dia berhenti. Habis dah. Mana seteru dia dari segi keganasan ni tak ada lagi, habis lagi. Kenapa habis? Satu jatuh dah Afghanistan. Pas serangnya terhadap Iraq dah berlaku, Saddam Hussein dah mati dah. Pada tu tak lama pula di Libya ni pun Umar Gaddafi pun kena pergi sebab tu kena bunuh. Sebab dia mau diri dah. Lepas tu negara Arab dia perang sama sendiri. Perang. Jadi Arab tu sendiri duk tolong perang. Duk tolong perang keganasan. Di Syria, Arab sama Arab, Turki pun masuk campur. Saudi pun ada guna duit. Di Mesir ada perang secara sendiri juga. Di mana kerajaan Ikhwan Muslimin tu duduk setahunnya. Lepas tu gomo tentera balik. Lepas tu banyak tempat lah. Libya pula ni tak suk lagi. Dia manduk pergi sama sendiri. Libya sama puak hak sokong Turki, dia puak hak sokong tak sokong Turki, dia sokong Amerika, dia pergi. Di Syria pun masih ada lagi. Sama-sama demo. Jadi Amerika lah ni ya biaya dah giletuh kan hidup jabin sendiri. Kalau dulu Syria jadi sumber keganasan dah. Iraq jadi sumber keganasan, Afghanistan jadi sumber keganasan, tapi lah ni tak dah. Jadi duk pergi sama sendiri. Jadi sama-sama ganas sama sendiri. Jadi Amerika pun sedap lah dia. Lepas tu Israel pun selamat. Israel selamat. Sebab apa tak ada orang nak pergi dengan Israel. Lah ni duk bersalin, duk jabat tangan, duk berdamai, dah buka kedutaan dah. Fok dan negara Arab mula daripada Mesir, mula daripada zaman Sadat. Lepas tu pergi ikut negara-negara lain pakat. Lah ni Saudi pun nak buat pasal tu juga. Jadi Israel selamat. Jadi tak ada artilah keganasan bagi dia itu. Tak ada lah Israel selamat. Netanyahu pun nak pergi lawak. Dan nak pergi lawak ke negara Arab. Jadi tu semua. Lepas tu di Yaman pun. Dulu ada Yaman Selatan, Yaman itu ada Yaman tu kerah juga. Kerah Yaman dulu dah. Kerah. Jadi Fort Amerika takut juga akan jadi sumber ke tempat pengganah. Tapi lah ni Saudi gomo dah. Saudi dengan batuan-batuan negara sekutu iaitu geserai. Geserai Yaman tak habis sampai lah ni lagi. Jadi semua dok berlaku
dulu mula dari perang keganasan Amerika dok buat tu lah ni keganasan tu berlaku sama-sama Arab sendiri dok perang sama sendiri. Mereka boleh cabut tangan nanti jual senjata sudah. Tak perlu lagi aku duk kacau pergi tak duk masuk pergi, tak apalah aku tarik balik dah tentera aku daripada negara Arab tu gini hanya jual senjata saja. Terjadi untung berlipat ganda Amerika. Tu hak duk berlaku lah ni. Satu, Arab duk perang sama sendiri, duk ganah sama sendiri. Yang kedua, Israel selamat. Yang ketiga, hak yang nak dulu Afghanistan dan Saddam Hussein dah habis dah. Maka habislah apa yang dipanggil seteru keganasan Amerika. Dengan tu pada tahun 2010 Barack Obama mengisytiharkan berhenti perang dan tarik balik tentera dia daripada Amerika dan tupu kepada satu seteru baru pula. Seteru baru siapa? Oi, no. Perkembangan ekonomi, peluasan ekonomi Cina. Ni duk bergaduh dengan Cina. Ambil beberapa tahun lah ni sampai ke hari ni, hak cerita hak Amerika ada buat kerja lah ni adalah perang dengan Cina. Lah ni perang dengan Cina. Dan mau kalau dia ingat dah. Ingat tak? Buku yang ditulis seorang penulis seorang teoris, ahli teori, ahli pemikir yang hebat Amerika, iaitu Samuel Huntington. Dia tulis buku ni The Clash of Civilization. Pertemuan peradaban. Buku ni ditulis oleh Huntington sebagai nak jawab kepada anak murid dia, iaitu Francis Fukuyama, orang Jepun tu. Ada tulis buku The End of History ke apa gitu. Buku dia tulis itu dah. Nak jawab. Dia mau ni buat teori dalam dunia selepas perang apa? Perang dingin. Ingat tak? Perang dingin di antara Amerika dengan Soviet berhenti. Tu Soviet Union pun pecah. Jadi Rusia lah ni. Tak ada Soviet Union, tak ada dah. Kesatuan Soviet tu tak ada dah. Pecah. Perang dingin berhenti dan Soviet Union pecah. Jadi Rusia adalah ni terbaik beberapa negeri kot level di bawah dia tu pecah merdeka sendiri. Dan orang kata Gorbachev tu baik satu teori nama Glasnost teori tu. Jadi apabila berhenti perang ni dah, berhenti perang dingin ni mula pada 1947. 1947 nung. Kita tak ada lagi lah, kita tak ada beranak lagi. Saya pun tak ada beranak lagi dah. Kita tu pada 1947, pada tahun 1991 habis perang dingin. Habis perang dingin tu baiklah orang pemikir-pemikir di Amerika memikir, Amerika tak ada seteru dah. Supaya ni Amerika menganggap seteru, lawan musuh dia tu keganasan tak ada dah. Pasal apa seteru masa depan pula. Kalau masa tu pada tahun 1991 tu habis. Mana Rusia habis jatuh dah. Mana tidak jadi lagi mana masalah, mana perang dingin habis dah. Perang dingin tak ada lah seteru dia. Kena ada seteru lain. Ada seorang pemikir, seorang ahli teori ni memikir ni, Huntington ni buat tu baik. Dia kata perang budaya, perang civilization, pilih peringkat lain. Tapi tak ada jadi seperti dengan tu sangat dah, seperti dengan Huntington royak sangat dah lah. Dia jadi pasal lain. Perang pasal dulu juga, iaitu perang apa mula-mula kali. Dia kata masa depan ni hak paling bahaya Huntington royak dah. Hak akan jadi clash, hak akan jadi tembung, hak akan jadi perang adalah satunya orang Islam. Umat Islam. Lepas tu orang Islam, lepas tu ya gini, agama Islam, lepas tu Buddha. Ini dari segi kebudayaan ni dah. Umat Islam, lepas tu Buddha, lepas tu Hindu. Lepas tu hak kumpulan lain lagi. Hak ni akan berlaku clash, dia kata, akan berlaku pertembungan yang hebat. Islam ni sebenarnya kau masa tu pun hati tersendiri duk berat kepada Cina dah. Duk berat kepada Buddha dah.
kata hanya jadi musuh tu. Sebab negeri saya tak ada maju lagi, tak ada siapa maju lagi. Mengikut Huntington, dia tak ada tengok kata pokok negeri Islam ni akan menjadi ancaman, akan jadi musuh kepada Amerika dak. Sebab kawasan tu tak ada dah. Waktu tu Mesir dah tak ada jadi zaman seperti zaman Abdul Nasir, dah Sadat tu dah tu Husni Mubarak dah. Sadat pun dah baik dengan Israel dah. Jadi tak ada bahaya dah. Saudi sudah tentu duk berkiblat kepada Amerika daripada awal-awal lagi. Banyak negara-negara lain, hanya adanya kata Sudan, kepala sikit, Syria, kepala sikit, lepas tu Yemen, tu kepala. Lepas tu ya, tak kuat dah. Jadi bukan seteru Amerika lah kata tu, tapi kerana sebab tertentu Amerika akakkan orang Islam ni dulu jadi musuh. Budak Cina ni berhenti dulu. Hak Cina ni berhenti dulu, dia tak ada kira lagi. Sebab apa? Dia kira kata ni makna hak kena belaga lah ni adalah Islam. Ada Islam. Cocok sini dulu. Pong serai arah Palestin, serai Iraq, perak na bawah dah bergelegak habis dah semua ini ni. Berhenti sapalah ni pada 2010 saya ayat tu dah. Ya berhenti habis. Learning barulah. Hak Huntington ke ayat kata Cina akan jadi musuh. Amerika pula baru jadi. Baru jadi learning kita tengok. Dan kebetulan pula Cina pun memang teruk. Dari segi hak asasi manusia, bunuh orang, daripada segi nak meluahkan wilayah dia, nak gomo Taiwan tak berapa lama lagi nak telai Taiwan buat dah. Bukan Taiwan saja ni, pula-pula hak duduk dekat Malaysia, Brunei duduk dekat Malaysia, duduk dekat Filipina, duduk dekat Indonesia pun nak telai juga. Nak gomo juga. Jadi Amerika itu China pasal tu. China perangai satu. Pahala ni Amerika dengan sedaya upaya duk perang dengan Demoning lah. Duk perang dengan Demoning. Dengan Cina lah yang kedua. Ning adik kakak kena ingat mula-mula. Kita kena pening kepala pula dengan dunia lah ni adalah peperangan dengan Cina dengan Amerika. Ni lah duk berlaku lah ni. Lah ni perang ekonomi. Sebab Cina duit banyak. Yang nego bandar. Duit banyak gitu. Dengan Amerika sejak zaman Donald Trump lagi dok buat sedaya upaya dok sekat Amerika naik cukai sampai ke 25% daripada China. Dia sekat habis benar-benar Huawei nak boleh 5G 5G teknologi telefon 5G ni pun dia sekat. Dia sekat. Pala ni Xiaomi pun kena dah. Xiaomi pun kena dah. Amerika tak usah dia. Apa saja teknologi Cina, dia kaca dok sekat gitu gini kemajuan teknologi hak Cina, dia dok sekat habis dok sewi kuasa. Sebab dalam dunia lah ni deh. Saya royak dah, saya kecak dalam dunia lah ni. Ya sikit lagi ya gapo? Orang yang dok berkuasa dalam negara tu deh. Ya bukan parti politik dak. Ya bukan parti politik dak. Tapi syarikat-syarikat besar, hak pendapat dia tu adalah sama dengan negara seperti Apple Macintosh, iPhone tu deh. Pendapat hak dia boleh tu sama dengan sebuah negara. Hak ni sikit lagi dia akan jadi pemerintah ataupun orang kontrol pemerintah syarikat. Kalau bahasa Melayu Malaysia panggil konglomerat. Syarikat besar-besar, conglomerate companies. Tu semua tu akan menguasai ekonomi masa depan. Xiaomi, Huawei, gapa-gapa, ikutlah syarikat gapa-gapa. Kita tak ada lagi pasal tu, tapi ada sudah ada juga dah. Mana syarikat besar-besar duk duit kepada parti politik dan dia boleh projek macam tu. Ada juga Malaysia pun ada pasal tu juga. Sikit lagi yang pergi kat tu. Sikit lagi bukan parti politik bukan penting. Iaitu syarikat goning. Hak masa penting. Jadi Amerika lah ni dia takut. Takut kepada Alibaba, syarikat jual online deh. Takut kepada Shopee dan macam-macam sebab dia nak hak dia, nak Amazon. Hak dia tu deh.
hak nak uye dia, ia nak satu. Lah ni dok balat pergi satu lah ni. Sebab tu lah ni Amerika mana buat sekat teh. Siapa ke TikTok pun dah ramai dah. TikTok tu mana banyak orang dok mengikut TikTok. Ada TikTok tak ada gapo ali, tak ada siapa kepada seperti Facebook, seperti dengan YouTube, seperti dengan Google dak. Tapi dah berusaha dah. Nak sekat ya level demo ni. Ni adalah yang duk berlaku sekarang ni di antara China dan perang senjata tu tak tahulah dak lagi. Boleh jadi perang senjata ada juga masa depan tak tahulah. Sebab Amerika secara dia duk kuat senjata dia pelik-pelik lagi. China pun duk buat senjata yang hebat-hebat. Macam-macam lagi lah. Kapal-kapal pergi dengan kepala ni dia nak buat orang nak pergi ke bukan orang buat dah. Tapi robot. Robot ni dia buat orang. Ni Amerika boleh buat dah. Sikit lagi nak pergi nak berdiri kita, nak hantar ke kita nak pergi kot tani nak ke mana tu. Dia tak ada buat itu dah, pakai buat robot ni hantar lagi. Bertemu molek. Pum. Kalau kita ke katak ubah warna pun dia kena bangun berdeh mula pula. Sikit lagi pergi akan jadi biasa tu. Panung hok guna kawa tube geduk perang serai roket itu roket tu dok tube patu jet dok gi perang tu pun dia nak kurang sikit lagi dia tak guna satu dah. Dia akan guna drone. Gi buat drone besar-besar gi hala gi masuk rumah dia atau gi bom masuk gi rumahnya senyak lagi masuk rumah. Jadi boleh buat lah dah. Jadi pergi sikit lagi kau pelak, kau gila dan kau pening kepala kita. Kita duk tak tu palak kau ni mari drone tak bang kita masuk rumah kita. Sikit lagi. Tengah-tengah tak ada kayu sika, saya ada kayu sika ni robot turut belakang nak mutu dia nak mutu apa boleh, hungga apa boleh, jalan kaki apa boleh, buat apa ikut. Buat berdeh ya siap dah program dah berprogram sah mungkin berdeh pala. Ya turut kita berdeh jatuh kita. Robot perak lagi atau gimana. Tu dia tengah dok buat apa gitulah ni. Perang masa depan memang dahsyat lah. Jadi kayak mak sungguh lah kita masa depan dok rasa. Orang kata kayak mak nak mari. Kayak mak pok ni. Orang kita ni orang mengaruk ni kita ni. Tu pala ke mana kita nak berlawan dengan pok ni masa depan ni. Ni kena cari, kena lawan. Bukan nak lawan dengan jatuh, nak lawan. Tak kena lawan dengan pemikiran, dengan ilmu, dengan orang kita ni. Kena berlawan dari segi ni masa depan, pada masa depan. Sebab akan berlaku perubahan yang besar. Dalam perang di antara China dengan Amerika lah ni, kerana Amerika dah berhenti, dah agak kata irhab, keganasan ni bukan seteru ya lagi. Sebab Arab dah perang sama diri dah. Duk guna perang sama diri tak ada dia berjaya dah. Lah ni dia nak guna perang pasal baru pula. Perang teknologi, perang dari segi-segi perniagaan harga ni hak dia nak buat. Hak ni akan menyebabkan berlaku peperangan yang lebih hebat, yang lebih sengit. Siapa lah ni hak dalam kita duk lah ni selain daripada Huawei, selain daripada Xiaomi dan apa lagi banyak, bukan satu saya tak ingat nama mana app itu dia mau buat ataupun syarikat Cina ada buat telefon duk apa duk perang dengan Cina, saya tak ingat nama semua. Tapi kita nyata lah ni ada satu baru pula panggil vaksin diplomasi. Vaksin diplomasi ni Amerika Allah, Euro Allah kepada Cina lah ni. Sinovac dan ya ada hal lain lagi dah. Lah ni Cina berjaya guna gun ini untuk nak menguasai dunia, dapat sokongan dunia melalui diplomasi hubak cocok ni, hubak vaksin ni. Lah ni vaksin diplomasi telah jadi satu alat. Vaksin diplomasi dah lama dah timbul, tapi lah ni timbul mula pula di China dengan Amerika. Amerika lah ni Allah dari segi ni. Ya Allah dari segi cari duit itu benar Cina dah. Benarnya bawa Cina apa jual dengan harga murah ni Allah dari Amerika dah. Lah ni Amerika benar dari segi teknologi IT, teknologi semua ni hidup benar lagi. iPhone tu tak ada dah nak lawan apa lah ni. Teknologi tinggi-tinggi tu Amerika ada teknologi pasal lain ni. Hak boleh cari duit juga ni.
ni benar Cina. Dari segi nego barang tiruwe barang gapo wak supaya ekornya waknya harta ke orang pakai lebih jual dengan harga murah-murah walaupun guna punah pun Cina wak juga supaya dengan Jepun zaman dulu lah. Cina pun tiru bersatu juga. Lah ni dari segi tu. Lepas tu dari segi ubat ni kita takut ubat Cina dah. Makan ni daripada Cina kita takut. Saya takut makan Cina. Tapi ubat vaksin ni kata molek dan diguna oleh Cina cara vaksin diplomasi untuk nak menguasai dunia. Ya hatta ke Indonesia, hatta ke Pakistan, hatta ke merata-rata. Lah ni ko Afrika gunung-gunung ni murah. Tu yang nak buat masa tu. Pas ni bukan saja Cina, bukan saja Amerika, tapi Amerika kalah lah ni. Amerika kalah. Orang dak murih belaka. Orang dak nak belaka hak Amerika sebab Amerika pun kata maju lagi. Hak Cina baru 75% ya. Sinovac apa tu kesal nak beri sembuh 75%. Hak Amerika tu supaya Pfizer dan lain-lain tu deh boleh sampai ke 90%, 95%. Orang dah pakat nak anung lah. Tapi dah kata payah nak boleh vaksin hak Amerika ni payah. Kalau nak minta beli senjata tu lebih mudah beli senjata dari Amerika daripada beli vaksin dia. Tu jadi Amerika lah ni tak ada otak vaksin diplomasi tak ada. Tak erti. Tak pandai dah. Agak tak erti nak buat. Benar Cina. Cinanya harta kok dengan harga tak ada mahal lah. Cara dia tu. Gini pakat dengan KJL gitu gini. Harta habis. Ya. Tu benar. India pun pasal tu juga. India dia tak ada lagi vaksin hak dia tapi dia boleh ambil hak Oxford. Seperti dia pun tak lama hak Oxford hak AstraZeneca ni hak dia ambil hak tu mana nak buat. Dia pun tak mau nak buat juga. Itu India dia buat dah. Ambil hak Oxford tu buat kata. Dia pergi jual lebih murah kepada negeri-negeri tertentu dengan harga yang murah. Hak India. India ni memang macam tu. India apa dah. India pun main peranan vaksin diplomasi dengan secara hebat. Ini adalah salah satu daripada cara perih pada zaman ni. Dan kita akan berjumpa banyak lagi lah cara perih masa depan. InsyaAllah kita akan tahu lagu mana dunia ni akan jadi lagu mana dah. Tu. Kena ikutilah. Dan saya akan royak demo sini dan akan nulis hati. Masuk dalam blog hatta ke surat khabar. Bahasa orang kampung kan dia mau tak baca surat khabar, tak baca blog, dia mau boleh dengar kecek ngepek saya dalam bahasa kampung di sini. Jadi inilah saya boleh royak bahawa dunia learning pasal itulah. Dunia learning, Amerika learning, dia anggap kata keganasan. Kita tak kata keganasan tu ada lagi Amerika ada nak itu lagi tak dah. Amerika tak beri keutamaan lagi kepada keganasan kerana seteru yang sungguhnya learning adalah peluasan ekonomi Cina yang pergi merata tempat bukan kaya negeri dia hidup kaya kat lain lagi. Cina ya guna dari segi banyak tengah-tengah itu dok buat jalan kat mana-mana negeri dok buat lapangan terbang dah tak boleh nak bayar. Dia mau tak boleh nak bayar kepada Cina, jadi Cina kuasa lapangan terbang ke Afrika, ke mana jalan-jalan tu duduk bawah Cina. Pau ada. Hanya buat macam tu Cina. Jadi menjajah negara melalui bantuan. Hak tu Cina dak buat learning dah. Cina dak buat hak learning. Ya, menjajah negara lain melalui Cina. Melalui bantuan, melalui pembinaan lapangan terbang apa ni nak guna melalui vaksin pula ada saya sebut vaksin diplomasi. Hak ni lah hak perang masa depan di antara Cina ada berlaku learning di Cina dalam masa learning. Tu adik kakak semua kena faham. Saya kena royak lah sebab ni saya ada pengalaman dari sini kena royak. Ya demo we don't faham kata learning keganasan mah kita tu tak ada dah. Sebab apa keganasan tu Amerika dah berjaya
buat di Afghanistan, perang di Afghanistan tu benar berjaya, di Iraq pun dah berjaya dah, di negara-negara Arab pun buya dah, negara Arab dah balah dah takir sama dari duk guna keganasnya sama sendiri dah. Israel dah selamat dah kerana negara Arab mula daripada Mesir pada tahun 70 berapa, 77 ke berapa, 79 mula perdamaian di antara Israel, Camp David dulu. Tu saya tak ingat hari dah berapa. Tu jadi berjaya dah buat pasal tu. Yahudi tak ada dah jadi musuh negara-negara Arab sikit lagi. Jadi selamat semua kawasan tu. Jadi lah ni nampaknya kok nu pula lah. Kok nu Cina pula lah jadi seteruku. Ya pasal tu dunia pasal tu. Kalau tak ada tu mana Amerika tak akan jadi maju. Dan Amerika ni ya jadi selepas perang dunia kedua ia berjaya jadi superpower, jadi kuasa dunia, jadi polis dunia. Ambil daripada perang dunia kedua sampai ke ni. Dulu duk di bawah Inggeris, duk di bawah di Eropah. Iaitu lah ni pakat pindah pergi ke Amerika. Patut lah ni dia kata ni Amerika tengah duk tak lagi dah ni, tengah duk jadi itu. Ada teknologi hak tinggi-tinggi duk pak ya lagi, high end duk pak ya lagi, tapi sikit lagi kata nak pindah ke negeri Pacific, negeri South Pacific Rim gapo ni kok tepi-tepi kawasan Pasifik lagi, termasuk China, termasuk Indonesia, termasuk pun habislah sikit ni. Lah ni kita tengok dah di kawasan ni pun tengah nak maju lah ni. Selain daripada China, Vietnam, lah ni Vietnam pun kecil-kecil dia apa dah. Ya penduduk ada 80 juta dah. Negeri dia pun besar, tak ada besar mana dengan Sia. Dengan Malaysia tu dia kecil lah. Pun kuat. Dari segi teknologi, dari segi gapo mana maju lah ni. Tak ada lah siapa maju seperti Malaysia, seperti Sia itu. Tapi maju. Lepas tu hak soal lagi hak kita je. Hak nak maju ni Indonesia. Indonesia nak jadi bangsa depan juga. Nak jadi kuasa besar juga Indonesia. Indonesia penduduk dia ramai, orang ramai dan learning dia demokrasi. Boleh dikata baik lah. Boleh kata tak ada kata nak ayat atau baik sekata-kata tak lagi, tapi dah molek dah akan bangun besar dan akan jadi kuasa besar juga. Ni deh. India nak jadi China dah lagi, balik ni ada Indonesia lagi. Kita tak tahulah nak jadi apa sampai. Hak tu kita nanti tengok. Tapi kita minta, kita berdoa supaya Indonesia itu dapat naik, supaya umat Melayu, supaya orang kita ni hak kecek Melayu Indonesia, tak apalah kecek Melayu Indonesia jadi kata kuasa boleh kita itu sikit. Malaysia kita pun kena sokong ni semua ni, Malaysia tani semua ni siapa kena sokong hak ni semua ni jadi orang kita tu ada muka sikit boleh kecek kepada dunia sikit. Lah ni nak pergi ke Indonesia. So itu hak yang kita kata Pacific Rim tu ataupun how the Pacific atau pinggir-pinggir negara-negara hak duk pinggir-pinggir Pasifik ni dah. Ni akan jadi maju masa depan. Bukan saja China, tapi termasuk Vietnam, itu Indonesia, Australia ni sekiranya tu lama dah. Akan jadi maju masa depan. Katanya perubahan kuasa akan ikut ni pada masa depan. Nampak dah lah, nampak buat China tu main kuat lah ni. Ekonomi dia kuat. Tu. Ya, itulah yang saya boleh beritahu sedikit sebanyak pada hari ini. Dan banyak lagi kita akan bincang benda-benda ni supaya adik kakak semua boleh faham, boleh reti tentang perkembangan dunia ya. Setakat ini saja, jangan lupa tolong subscribe dan share serta dengan like. Dan insya-Allah saya akan buat naik lagi video dalam 5 minit. Hak ni bukan 5 minit ni, sini sejal baik. Hak ni kita nak buat 5 minit khas dalam bahasa Melayu baku. Nanti ikutlah banyak lagi video-video yang saya akan buat. Dan saya pun akan balik kampung tak lama lagi. Kita akan buat cerita-cerita berkaitan dengan kampung Kayu Sika akan sikit lagi dah. Terima kasih semua kerana menonton. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.